Inilah tanah berusia kencana, terbina dari warga tetap setia. Dahulu sekadar rimbunan hutan belantara, kini pembangunan melewati kota. Itulah bukti kemajuan teras permodenan yang lahir dari bangsa tinggi peradaban, menongkah halangan penuh keyakinan tidak berundur walaupun digentarkan. Asalnya berlainan tapi seiringan, asalnya bertelagah tapi sehaluan, asalnya bermusuhan tiada permuafakatan, asalnya berbalah tiada pendamaian kerana toleransi sebulat suara. Bukan bicara semata-mata, meskipun di mana jua, keberadaan kita kekal sepakat, tiada sengketa. Kita mungkin berbeza agama dan budaya, mungkin juga berbeza fahaman dan ideologi semasa. Akan tetapi, benarkah itu realitinya? Di manakah aras perpaduan kita? Ingatlah, perpaduan cerminan akhlak budaya, perpaduan memupuk jati diri bangsa. Jangan lupa dan alpa sehingga tergadai maruah bangsa. Ayo kita tiupkan semangat wajar. Mari bersama membina empayar hebat berwibawa. Semaikan benih-benih perpaduan dalam jiwa. Pasti deruan seia, sekata terlangkau ke dasar sukma. Sebagai pewaris berpeketi mulia, benih perpaduan yang kita semai ini, jagalah ia dengan sepenuh bakti. Pastikan tumbuh mekar setinggi aspirasi. Acuan kemerdekaan dan kebebasan terus dilayari. Moga kita kekal bersatu sehingga abadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syairah Natasha dan saya akan menceritakan tentang makanan tradisional kaum Melayu di Malaysia iaitu nasi dagang. Nasi dagang merupakan salah satu hidangan yang cukup terkenal di negeri Terengganu dan juga Kelantan. Namun begitu, terdapat perbezaan antara asal-usul dan cara penyediaannya di kedua-dua negeri tersebut. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sejarah nasi dagang di negeri Terengganu. Pada zaman dahulu, masyarakat di negeri Terengganu kebanyakannya bekerja sebagai nelayan. Oleh itu, mereka mula menghasilkan nasi dagang sebagai bekalan utama mereka ketika berada di lautan. Hal ini dikatakan demikian kerana nasi dagang yang dimasak bersama santan dan juga lauk ikan yang berkuah mampu memberikan mereka tenaga yang mencukupi serta mampu membuatkan mereka bertahan lebih lama ketika bekerja di lautan. Nasi dagang di negeri ini dimasak dengan mencampurkan beras biasa dan beras pulut serta dimasak bersama santan kelapa yang dikukus. Manakala lauknya pula ialah kuah nasi dagang yang dimasak dengan menggunakan rempah khas. Nasi dagang ini turut dihidang bersama-sama ikan air hitam atau ikan tongkol yang bersaiz besar yang dipotong dan juga acar timun. Kini, nasi dagang Terengganu merupakan satu hidangan sarapan pagi bagi sesetengah masyarakat di sini. Selain itu, ia juga merupakan hidangan istimewa bagi acara tertentu, misalnya Hari Raya Aidilfitri. Bercakap tentang makanan membuatkan saya rasa sangat lapar sekarang dan memandangkan saya belum makan pagi lagi. Jadi, saya ingin keluar pergi membeli nasi dagang di kawasan berhampiran dengan perumahan saya. Okey, sekarang saya dah sampai ke kedai ni dan saya akan pergi membeli nasi dagang.
Sekarang, saya akan cuba rasa nasi dagang ni. Melalui projek Cintakan Negara, saya dapat simpulkan bahawa makanan tempatan mampu mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia kerana ia dinikmati oleh pelbagai bangsa di negara ini. Hal ini dapat mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Selain itu, makanan tempatan juga mampu membuatkan rakyat Malaysia dapat mengetahui tentang sejarah dan keunikan makanan tradisional kaum lain. Hal ini dapat membuatkan mereka lebih memahami bahawa keunikan makanan tersebut perlulah dikekalkan sebagai warisan negara agar ia tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Isyatiradia binti Muhammad Putri. Saya merupakan salah seorang ahli kumpulan 5 ingin menceritakan kepada anda semua tentang bagaimana makanan tempatan dapat mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Di sini saya akan menyentuh tentang variasi makanan tempatan Pulau Pinang yang berasal daripada kaum Cina dan telah menjadi makanan kegemaran kepada semua lapisan masyarakat. Seperti yang sudah kita tahu, Pulau Pinang ini merupakan sebuah negeri yang kaya dengan pencampuran budaya daripada pelbagai bangsa. Jadi jika kalian pergi ke Pulau Pinang, kalian akan perasan keharmonian penduduk tempatan termasuklah dari segi budaya, infrastruktur, penggunaan pencampuran bahasa dan makanan itu sendiri. Oleh itu, saya akan menceritakan kepada anda semua satu sajian Cina Melayu yang tidak asing bagi anda semua. Antara sajian Cina Melayu yang paling terkenal di negeri Pulau Pinang ini adalah Char Kway Teow. Apa yang saya difahamkan, perkataan cha bermaksud goreng tumis ataupun goreng dalam bahasa Hokkien. Char Kway Teow ini diperbuat daripada mi beras yang lepeh dan digoreng bersama tauge, kucai, pes air rebusan udang yang dicampur dengan cili dan kicap pekat, telur dan akhir sekali makanan laut pilihan. Kadang-kadang char kway teow ini akan digoreng bersama telur itik untuk mendapatkan rasa lemak telur itik itu, dan ada juga menggunakan isi ketam untuk mendapatkan rasa manis isi ketam itu. Untuk pengetahuan semua, char kway teow ini ada dua versi. Satu yang berkuah, satu lagi yang digoreng kering. Oleh itu, kalian harus faham yang char kway teow yang sebenar-benarnya bukanlah versi berkuah tetapi digoreng kering. Jadi mesti kalian tertanya-tanya, kenapa char kway teow yang orang Melayu selalu jumpa ni versi berkuah? Dikatakan bahawa sebenarnya memang lumrah orang Melayu kita sukakan makanan yang berkuah atau lebih tepat lagi tidak terlalu kering. Kita boleh tengok kebanyakan masakan Melayu mesti dilengkapi dengan benda basah seperti sup, sambal dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ia tetap tidak boleh mengubah fakta bahawa char kway teow itu sebenarnya digoreng kering. Ada juga yang berkata, kalau kway teow itu mempunyai sedikit kuah, ia tak dipanggil char kway teow tetapi dipanggil chu kway teow. Dikatakan sejarah char kway teow ini dibawa oleh kaum Tionghoa ke tanah Melayu pada abad ke-19 dan difokuskan sebagai makanan untuk buruh, iaitu makanan yang murah dan mengenyangkan supaya mereka mendapat tenaga yang mencukupi apabila bekerja. Tetapi disebabkan rasanya unik dan lazat, ia mula popular dan menjadi makanan pilihan orang tempatan. Kalau nak diikutkan, char kway teow tradisional yang dihidangkan oleh masyarakat kaum Cina mempunyai bahan seperti lad, iaitu lemak babi, dan resepi seperti itu masih ada lagi pada zaman sekarang dengan target mereka adalah masyarakat yang bukan Islam. Tetapi disebabkan char kway teow ini sangatlah lazat, itu yang menjadikan masyarakat Melayu mula merevolusikan char kway teow ini untuk menjadikannya halal dan boleh dinikmati oleh semua masyarakat di Malaysia. Sebab itu, kita sebagai rakyat Malaysia boleh kata yang char kway teow ni merupakan salah satu makanan kebangsaan Malaysia, sebaris dengan nasi lemak, roti canai, laksa, nasi ayam dan sebagainya. Oleh yang demikian, semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan bangsa dapat menikmati hidangan char kway teow ini. Hal ini kerana impak besar daripada situasi ini dengan pengaruh berbilang bangsa dalam makanan tempatan telah mewujudkan keharmonian sesama masyarakat di Malaysia.
Apa yang saya dapat disimpulkan di sini, tidak hairanlah jika makanan tempatan dapat menyepadukan perpaduan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzata Elisha binti Rosli. Seiring dengan tajuk yang telah dipilih oleh kumpulan kami, iaitu makanan tempatan menyepadukan perpaduan di Malaysia, saya akan menceritakan tentang makanan yang seterusnya, iaitu nasi kandar dari bangsa India. Seterusnya, seperti yang kita tahu, negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, jadi makanan yang akan dibincangkan adalah makanan tradisi India Muslim, atau lebih dikenali lagi dengan hidangan mamak. Perkataan mamak dikatakan berasal daripada perkataan Tamil yang merujuk kepada pakcik. Di Indonesia umumnya digunakan oleh golongan muda sebagai panggilan kepada orang yang lebih dewasa. Sebelum saya menceritakan tentang sejarah hidangan ini, izinkan saya memperkenalkan restoran mamak yang terkenal di Kedah, iaitu restoran Nasi Kandar Hussein. Terdapat pelbagai lauk pauk yang dihidangkan panas-panas lagi, seperti kari ikan, sayur bendi, daging hitam dan banyak lagi. Restoran ini mengekalkan cita rasa India sejak turun-temurun dan mempunyai pelbagai cawangan di Kedah seperti di Sungai Petani, Kulim dan juga Gurun. Baiklah, mari kita sambung dengan sejarah hidangan ini. Sejarah wujudnya hidangan ini bermula apabila British membawa pekerja berbangsa Tamil ke Pulau Pinang untuk kerja pelabuhan, dan memandangkan kerja-kerja ini berat, mereka memerlukan makanan yang banyak. Oleh itu, mereka membawa makanan yang dibawa dengan kandar dan dipikul pada waktu pagi untuk pekerja-pekerja pelabuhan sebelum memulakan kerja mereka. Ini merupakan contoh menu nasi kandar pada waktu tersebut. Okay, makanan ni merupakan salah satu daripada budaya. So biasanya dia akan menggambarkan budaya sesuatu kaum. Okay, jadi kalau kita di Malaysia ni ada pelbagai kaum, jadi makanan tu merupakan salah satu cara boleh dijadikan sebagai medium untuk menyatu padukan, sebab bila kita boleh terima makanan daripada bangsa lain sebagai salah satu daripada menu untuk masyarakat yang lain, maka maksudnya kita berkongsi menu yang sama. So itu adalah salah satu cara lah, ataupun medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okay, makanan sedap, ada variety of lauk. So actually mamak ni apa yang dia satukan orang is through the time, masa, which is dulu sebelum COVID, Mama selalu buka sampai pukul 12 or 24 hours. So macam ramai orang akan lepak dekat Mama. Usually they will watch tengok bola, and selalunya semua anak-anak muda selalunya lepak dekat Mama waktu-waktu tengah malam. Apart from Mama itself, makanan is a tradition, which is makanan sendiri menyatukan semua budaya, which is semua budaya ada makanan tersendiri. Pada pendapat saya, makanan memang menjadi satu elemen penting lah untuk mengeratkan, kalau keluarga, mengeratkan silaturahim antara ahli-ahli keluarga. Kalau antara pelbagai kaum, contohnya melalui perayaan-perayaan sambutan Hari Raya, Deepavali, Chinese New Year, semua hidangan-hidangan yang bersifat Malaysia itu dapat menyatu padukan pelbagai kaum dan mengeratkan silaturahim, mengelakkan daripada sangkaan-sangkaan negatif. Jadi melalui makanan lah merupakan satu cara untuk kita mewujudkan budaya Malaysia.
Assalamualaikum semua. Saya Nur Syazli binti Syarail dan ini merupakan tugasan saya dan ahli kumpulan saya bagi kursus kenegaraan Malaysia dalam menjalankan projek Cintakan Negara. Tajuk kumpulan saya adalah Makanan Tempatan Menyatukan Perpaduan di Malaysia. Tetapi, video saya akan berfokuskan tentang makanan baba nyonya. Baba nyonya merupakan satu kaum peranakan yang agak popular di Melaka. Jadi, disebabkan saya ni anak jati Melaka, jadi saya akan menceritakan serba sedikit tentang makanan peranakan baba nyonya yang popular di Melaka ini. Okey, antara makanan baba nyonya yang popular di Melaka adalah laksa nyonya atau nama lainnya adalah laksa kari. Laksa nyonya ni memang sangat sedap. Saya dah pernah cuba makan dah sebelum ni. Rasa kari laksa nyonya ni memang sangat sedap lah sebab dia berlemak dan santan yang cukup dan pekat. Kemudiannya dicampurkan dengan mi kuning. Rasa laksa nyonya ni memang lain dari yang lain sebab dia menggunakan kuah kari. Hal ini kerana sebab kaum peranakan baba nyonya memang sangat menggemari makanan yang berkaitan dengan kari. Kaum baba nyonya memang sangat suka dengan kuah kari. Laksa nyonya pula dia lebih sedap dinikmati apabila sambal tumis dicampurkan ke dalam laksa nyonya bersama dengan irisan ayam, tahu kering dan juga telur. Memang sangat sedap. Anda semua perlu cuba. Selain daripada laksa nyonya, nasi kunyit atau juga dikenali sebagai nasi kuning juga merupakan antara makanan yang popular dalam kaum peranakan baba nyonya. Pembuatan nasi kunyit adalah dengan menggunakan bahan seperti beras pulut, santan dan kunyit. Tetapi zaman sekarang kebanyakannya hanya menggunakan pewarna berwarna kuning untuk membuat nasi kunyit. Nasi kuning ini lebih sedap dimakan dengan kuah kari. Seperti yang saya dah terangkan sebelum ini, bahawa kaum peranakan baba nyonya ini memang sangat menggemari kuah kari. Jadi nasi kunyit juga dimakan bersama dengan kuah kari. Selain daripada kuah kari, makan bersama rendang juga sedap dalam tradisi kaum Melayu. Menurut adat kaum dan budaya kaum baba nyonya, nasi kunyit yang berwarna kuning merupakan lambang kekayaan dan nasi kunyit juga akan dihidangkan apabila terdapat sambutan seperti sambutan kelahiran bayi yang sudah berusia 1 bulan untuk diperkenalkan kepada saudara mara mereka. Okey, jadi itu sahaja dari saya tentang makanan kaum peranakan baba nyonya yang berada di Melaka. Jadi terbuktilah bahawa makanan tempatan juga boleh menyatupadukan masyarakat yang berbilang kaum kerana dari situ kita dapat mengenali makanan dari budaya kaum lain dan merasai keenakan sesuatu makanan yang dihasilkan oleh kaum lain. Jadi jika anda nak cuba makanan peranakan baba nyonya tadi tu, boleh datang ke Melaka. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Bye.